Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk seterusnya, bab trigonometri, bab 6. Okey, kita tengok bagaimanakah anda menentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus, tangen sudut tersebut diberi. Pertama, kita pastikan kenal sukuan dia sama ada positif atau negatif. Lepas tu baru kita tentukan sudut rujukan sepadan. Barulah kita hitung sudut berdasarkan sukuan yang telah kita kenal pasti. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, diberi sin theta 0.6157 dan dia nak bahawa dia suruh cari sin antara 0 hingga 360. Iaitu hitung sudut theta ni berapa. Okey, langkah yang pertama. Kita tengok. Pertama kita kena ketahui 0.6157 sin dia positif betul. Jadi kita tahu bila sebut positif maknanya dia terletak antara 0 hingga 360. 0, 0, 90, 180, 270 hingga 360. Jadi kita tahu bahawa sin theta ialah yang positif terletak di sukuan pertama dan sukuan kedua. Jadi dia terletak di antara kedua-dua tu. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Pertama, kita dah tentu tanda dia adalah positif, maknanya dia berada di sukuan pertama dan kedua. Kedua, kita tengok tekan shift sin. Kalau kita tekan shift sin, nak tukarkan sudut, kita tekan shift sin diikuti dengan 0.6157. Dan kita akan dapat sudut dia 38 darjah. Ini dipanggil sudut rujukan. Maknanya sudut rujukan yang pertama. Sin ialah 38 darjah. Jadi bagi sin yang berada pada sukuan kedua, kita perlu tolakkan dengan 180 tu. Mana sin pada sukuan kedua, 180 ni kita tolak dengan 38 darjah. Jadi kita akan dapat 140 darjah. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat bahawa sin 0.6157 iaitu hitungkan sudut theta dia terletak di sukuan pertama iaitu 38 darjah dan pada sukuan kedua dia terletak 140 darjah. 142 darjah. Okey, jelas. Faham ni? Okey, kita tengok yang kedua pula. Contoh kedua. Saya buat 3 contoh. Okey, cos theta. Nampak? Dia bagi negatif 0.46226. Jadi kita kenal pasti. Kat mana negatif ni? Cos negatif. Maknanya cos negatif berada pada sukuan yang kedua dan sukuan ketiga. Nampak? 2 dan 3. Nampak? Jadi seperti biasa kita tahu maknanya pada sukuan kedua, apa langkah yang pertama kita tukarkan ni kepada sudut theta. Nampak? Jadi kita tukarkan. Macam mana kita tukar? Kita tekan cos, shift cos. Jadi kita akan nampak ada negatif 1 ni, 0.4226. Negatif tak payah kita tulis 0.4226. Jadi kita akan dapat 65 darjah. Jadi kita dah tahu cos negatif berada pada sukuan kedua. Jadi apa kita perlu buat ialah kita tolakkan 180 ni sebagai sudut rujukan. Okey, 180 ni kita tolakkan dengan 65. Dan kita akan dapat, okey, yang kedua pula, sukuan yang ketiga, kita perlu tambahkan. Mana berada di sini, kita akan tambahkan 180. Okey, jadi bagi sukuan yang pertama, kedua ni, cos ni, tadi sudutnya kita tukar dapat 115. 180 tolak 65, dapat 115. 180 tambah 65 dapat 245. Maknanya dia berada di sukuan yang ketiga. Maknanya kedua dan ketiga nilainya adalah negatif. Okey, jelas. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey, bagi contoh yang ketiga kita suruh cari tangen. Kita tengok simbolnya adalah negatif. Betul. Jadi kita letakkan di mana? Negatif tu. Negatif tu terletak di sukuan kedua dan sukuan yang ketiga. Dia ada negatif. Jadi bila dia negatif, sukuan kedua dan ketiga, tangen
Jadi kita tukarkan. Okey, jadikan dia titik rujukan dia biasa shift tangent, dia dapat 1.4826. Okey, dia dapat 56 darjah. Jadi kita tahu bahawa tangent yang negatif berada di sukuan kedua dan sukuan yang keempat. Jadi ini titik rujukan sepadan. Okey, kedua dan keempat. Okey, bagi tangent sukuan kedua kita perlu tolakkan 180 tolak 56 dan sukuan yang keempat iaitu 360 kita tolakkan dengan 56. Kita dapat 124 atau 304 darjah. Itulah tangent pada nilai itu adalah negatif. Okey, jelas Takkan ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Alhamdulillah. Semoga anda faham. Okey, kita tengok yang seterusnya. Bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangent? Kosinus dan tangent. Okey, kita tengok macam mana. Pertama, dalam rajah di sebelah, QRS ialah garis lurus. Diberi QS ialah 8 cm dan QR sama RS. Maknanya panjang ni dengan panjang ni adalah sama. Okey, sekarang dia suruh cari cos Y. Cos X. Ini X, dia suruh cari ni. Okey, ni, dia suruh cari ni. Tengok saya tukarkan jadi pen, highlighter. Dia suruh cari ni. Ini. Cos X. Jadi, apa yang kita perlu buat langkah pertama ialah Okey, kita teruskan slide kita ni. Okey, yang pertama kita tengok. Kita tentukan kat mana kita nak buat. Ni titik rujukan. Ni titik rujukan yang kita perlu cari. Ni titik rujukan. Okey, saya kalau warna kuning. Ini titik rujukan yang kita perlu cari. Nampak? Okey, kita tahu ni 8 cm, ni 8. Okey, yang kedua ni 4. Kenapa? Panjang ni dengan panjang ni sama. Jadi dia KS sama dengan 8 cm kan. Jadi kita bagi 2 jadi 4. Okey. Lepas tu yang seterusnya kita tahu nak cari PR. Panjang PR, panjang ni. Panjang ni ialah kita gunakan teorem Pythagoras, iaitu nak cari hypotenuse. Yang ini kuasa 2 campuran kuasa ni dan kita puncakan, kita dapat ini ialah 5. Okey. Yalah, bila dah tahu, sekarang ni kita nak cari cos X. Jadi kita tahu seperti mana yang kita dah belajar. Cos tu apa maksudnya? Cos apa? Sebelah per dengan hypotenuse. Mana satu sebelah? Saya tukarkan warna dia. Okey. Yang warna merah ini. Ini dipanggil sebelah. Ini sebelah. Sebelah per dengan hypotenuse. Ni hypotenuse 5. Nampak? Jadi kita tahu cos ni berada di sukuan yang ke-4. Kenapa? Kita dah tengok gambaran tadi, kita tahu dah. Nampak? Yang lower. Tapi kita kena gunakan titik rujukan ni sebagai untuk mencari X ni. Jadi kita tahu dia berada di sukuan ke-4. Okey, dia cos X sama dengan, nampak? Saya dah beritahu tadi kan, sudut rujukan dia ialah ini. Nampak ni, yang saya highlightkan ni sudut rujukan. Berdasarkan sebenarnya kita akan dapat yang ni. Yang ni semua. Okey, jadi kita akan dapat positif. Sebab cos dia berada di sukuan ke-4. Sukuan ke-4 dia adalah positif. Nampak? Ni sukuan ke-4 dia adalah positif. Okey, jadi kita tengok sama dengan 3/5. Betul tak saya cakap tadi? Cos ialah sebelah dengan hypotenuse. Okey, kita lihat Y pula. Okey, kita lihat Y. Okey, tangent Y, dia nak tangent Y. Jadi kita dah tahu tadi. Okey, kita tahu. Kita lihat Y. Tangent apa? Apa yang kita tahu tentang tangent? Kita tengok. Tangent ni berada pada. Kat sini kita dah tahu. Ini dia lebih daripada 180. Jadi titik rujukan dia ialah di sini. Jadi tangent berada pada sukuan yang kedua. Sukuan kedua. Tangent adalah
negatif. Nampak? Ni negatif. Jadi bila tangent Y itu adalah negatif, okey, jadi kita cari tadi saya kata cari rujukan dia kan. Jadi kita akan tangent apa? Tangent ialah setentang per dengan hypotenuse. Jadi 3 per dengan 4. Disebabkan kita tengok dia lebih daripada 1 pada sekuat kedua, dia jadi negatif. Nampak? Negatif tangent PRQ. Betul tak? PRQ. Sudut ini. Nampak? Saya tadi lagi kali ni. Jadi kita tahu. Jadi 3 per 4. Okey. Jelas? Jelas Okey. Ini bagi yang simple. Okey. Kalau dia tukar dari sudut pula. Kita tengok. Macam ni. Contoh dalam rajah 15. Okey. Dia bagi cos. Cos theta. Dia bagi cos theta. Ialah ini. Nampak? Dia bagi 0 hingga 180. Maknanya dia suruh cari ni. Dia suruh cari ni. Macam mana nak cari ni? Kita tahu ini 15. Jadi bintangan ni ini pun 15. Ini pun 15. Panjang dia sama. Okey, kita tengok. Macam mana nak buat? Jadi kita kena cari sudut sini. Dan kita perlu nampak bentuk. Jadi kita tahu sudut sini berapa. Masalah kita sekarang, kita tahu sini 15. Kita tak tahu sini berapa. Jadi dia suruh cari sudut theta. Jadi kita kena buatkan sini titik rujukan nanti. Okey, macam mana? Kita tengok. Cos theta negatif. Kenapa tak saya tahu negatif? Kenapa negatif? Kenapa dia negatif? Sebab dia berada di sekuan yang kedua. Ini sekuan pertama. Ini sekuan yang kedua. Nampak dia berada di sekuan kedua. Jadi bila dia berada di sekuan kedua, dia akan jadi negatif. Macam biasa. Awak tahu kan semua suka tai kucing. Okey. Jadi kita tengok. Okey. Jadi kita tahu nampak saya buat kan. Okey. Jadi kita tengok rujukan sepadan. Okey, ini dipanggil rujukan sepadan. Ni rujukan sepadan. Ini rujukan sepadan. Kita lihat. Mesti gunakan rujukan sepadan. Okey, kita tekan. Kita dapat 30 darjah. Jadi kita tahu sudut ni ialah 30 darjah. Okey, jadi kita tolakkan. Jadi theta dia akan dapat 150 darjah. Jadi kita tahu sudut ni ialah 30 darjah. Ini jadi 150 ini. Nampak? Jelas? Faham? Faham bagus. Jadi jelas jelas theta. Okey, yang kedua dia kata cari jarak di antara P dan Q. Maknanya jarak ni dengan ni sampai sini dia nak cari jarak berapa. Okey, kita lihat selesaikan macam mana. Kita lihat. Okey, pertama panjang PQ. Panjang PQ tu kita tunjuk. Okey, pertama kita perlu buat bentuk sini dia dan kita perlu cari. Ni. Tadi kita carikan sudut terlebih pula. Okey, padam je Okey. Kita tengok. Okey. Okey. Jadi kita perlu cari sini. Ini. Sini juga kita tahu tadi. Sini 150. Okey. Jadi kita tahu 30 darjah. Okey. Jadi tahu 30. Kita tahu. Kata lagi kita tahu lah supaya faham. Okey. Jadi kita tahu QR. Kita kena cari panjang ni. Ini panjang ni dengan yang ini. Untuk segitiga kan. Jadi kita gunakan sin. Sin ialah setentang. Ini setentang per dengan hypotenuse. Ni hypotenuse H. Jadi sebab saya kata sin 30 sama dengan QR per dengan 15. Nampak QR per dengan 15. Yang ini biasa ni. Jadi kita akan dapat jadi ini kita dah silang sini. Ni. Jadi kita dapat 15.
sin, ini sebenarnya darab. Okey, darab dengan sin 30. Kita akan dapat 7.5. Jadi kita dapatlah panjang sini 7.5. Okey, jelas. Bila dah dapat 7.5, okey. Okey, saya clearkan kita faham kan? Okey. Okey, sekarang kita tengok yang kedua pula. Dia nak panjang PQ. Jadi panjang PQ kita pakai sudut sini. Jadi kita tahu panjang ni dengan panjang ni adalah sama. Jadi dia adalah segitiga kaki sama. Panjang ni dengan panjang sama. Jadi sudut ni dengan sudut sini. Kita tahu bahawa sudut sini ialah 150. Jadi kita akan dapat 30. Jadi 30 ni kita bahagi dulu. Kita akan dapat 15. Okey. Jadi sudut ni ialah 15 darjah. Jadi dengan gunakan segitiga yang ada ni dengan sini. Okey, nampak? Okey, segitiga ni. Okey, kita akan gunakan apa? Ini ada 15. Jadi dia nak panjang ini. Kita akan pakai sin. Okey, panjang PQ sin 15 sama dengan sin 15. Ini sudut dia, sin 15 sama dengan 7.5 per dengan PQ. Nampak? PQ per dengan PQ. Nampak? Jelas? Okey, lepas tu kita tukar. Kita tengok PQ sama dengan maknanya ini pergi sini, yang ini pula pergi bawah. Nampak? Kita tukar tempat. Maknanya 7.5 per dengan sin 15. Dan kita dapat jawapannya ialah 28.98. Okey, jelas? Faham? Okey, kalau faham, bagus. Okey, cuba buat latihan kendiri 6.1D muka surat 182, soalan 1 EFGHI dan soalan nombor 2. Kemudian latihan kendiri muka surat 6.1E muka surat 183, soalan 1 hingga 4. Diharap semua pelajar boleh buat. Jangan lupa solat, banggakan ibu bapa awak. Usaha, doa dan tawakal. InsyaAllah kita akan berjaya. Sekian, terima kasih. Okey.